Semoga selamat datang ke SRTV. Maka dengan berakhirnya perlawanan semalam, ternobatlah sudah juara untuk saingan Piala FA 2025-2026 sekali lagi dirangkul oleh JDT selaku juara bertahan sebanyak 4 kali berturut-turut guys untuk kempen sepanjang perlawanan Piala FA ni, di mana kelima-lima gol tersebut jaringkan oleh Jonathan Silva, on goal Ra Wilson, Jairo, Oscar dan juga Emmanuel Hidalgo. Sebenarnya kita tahu untuk separuh masa pertama keputusan adalah 3-0 dan 2 biji lagi ditambah di separuh masa kedua lah. So sedikit mengenai sejarah semenjak JDT mendominasi lah untuk saing bola sepak bola kita ni, di mana sejak tahun 2022 hingga tahun 2025 ni lah belum lagi ada satu pasukan pun berjaya menundukkan JDT untuk saingan Piala FA ini, di mana tahun 2022 bertemu Terengganu menang 3-1, 2023 bertemu Kuala Lumpur 2-0 JDT menang, 24-25 menentang Selangor JDT menang 6-1, dan yang terbaru ni Sabah tewas 5-0 di tangan JDT, membuatkan ini adalah perlawanan kedua terbesar jumlah jaringan gol dia lah di final perlawanan. Seperti mana di atas kertas yang kita semua akui dan kita semua tahu tentang kekuatan JDT ni, apa yang bagi aku benda yang penting di sini adalah keyakinan kita, menaruh harapannya kita untuk pasukan kita ni boleh ataupun mampu untuk melakukan kejutan seperti mana yang telah dilakukan oleh KL City, dan itu adalah harapan yang kita milikilah di sepanjang menujunya dan sempena berlangsungnya perlawanan ni. Tapi again, kita semua akurlah dengan kekuatan JDT yang mendominasi saingan Liga Super ni, dan ianya telah terbukti dengan result yang telah kita saksikan bersama-sama lah pada perlawanan tersebut. So bukan ada banyak lah, actually ada few incident yang ingin aku sentuh di sini. First of all, ada gol yang dijaringkan oleh Aidin Muyajic tu. Aku rasa sekiranya gol tu boleh diterima, ianya akan menjadi titik permulaan dan juga penentu juga untuk kebangkitan Sabah bagi menyaingi JDT pada perlawanan tersebut. Unfortunately, ianya tidak dikira akibat ada kekasaran yang dilakukan oleh Aidin Muyajic sebelum terjadinya gol tersebut. Dan seterusnya adalah kad merah yang dilainkan kepada Sifu lah di awal separuh masa kedua tu pun, dia sebenarnya aku dikatakan watch along tu, itu adalah pemotong segala mood perlawanan dan harapan Sabah lah untuk cuba menyaingi JDT di final ni. Ada banyak kontroversi untuk kad merah tersebut. Even yang gol dibatalkan oleh Aidin tu pun ada kontroversi yang tersendiri juga. Ada banyak gambar yang di-share mengenai challenge yang dilakukan oleh Sifu tu. Memang tampak Sifu lebih mendahului daripada pemain JDT lah, itu yang aku boleh katakan. Dan langsung tidak ada semakan kad merah, di mana langsung tidak ada semakan VAR untuk kad merah tu, di mana referee terus melayangkan second kad kuning lah kepada Sifu. So itu aku dah mau sentuh sangat lah, pasal benda tu dia akan lead into something another yang aku rasa boleh mencetuskan lagi kemarahan ataupun kontroversi, yang benda yang ingin aku elakkan sebenarnya. Antara benda yang satu lagi benda yang mengiyakan lagi kemenangan JDT ni apabila Ra Wilson sendiri menjaringkan gol lah pada minit ke-20 untuk perlawanan tu. Kita ni cuba untuk bersaing dengan JDT mengikut kemampuan kita tersendiri. Itu aku boleh katakan di sini. Dan antara benda-benda yang ingin kita elakkan, of course, kesilapan yang dilakukan oleh pemain kita, dan itu pun seringkali kita saksikan juga pada perlawanan ni. Dan of course, apabila kita memberi gol percuma kepada pihak lawan pun, itu sebenarnya boleh memutuskan, antara yang boleh terlibat lah memutuskan semangat juang di atas padang tersebut. Aku tidak menyalahkan Ra Wilson, bukannya dia merancang untuk menjaringkan gol tersebut. Cuma untuk Ra Wilson, dia unfortunately standing at the wrong place at the wrong time lah, itu aku boleh katakan. So tidak boleh dipersalahkan juga Ra Wilson, cuma barang tu sudah terjadi dan ia yang memberi efek besar juga untuk Sabah FC. Antara benda lain yang aku saksikan di sini adalah oleh kerana pemain-pemain kita ni, kalau aku katakan yang pernah ke final cuma satu orang saja.
Itu Daniel Ting. Nampak sangat gugup dia lah. Especially di bahagian pertahanan, especially Damien Lim. Banyak decision making yang tidak patut dilakukan oleh mereka. Lepas tu tergopoh-gopoh pun ada juga kerana beberapa kali antaran, passingan, clearance yang tidak begitu menjadi, yang hampir membuahkan hasil lah untuk JT. Kalau benda tu diambil peluang tu sepenuhnya oleh JT, aku rasa keputusan ini tidak akan berakhir dengan 5, maka ia boleh berakhir lebih daripada 5 sebenarnya. So itu adalah antara benda yang nasib yang aku boleh katakan tidak berpihak kepada JDT lah untuk menambah lagi gol selepas 5 gol tersebut. Damien Lim terpaksa dikeluarkan untuk dimasukkan AP kerana aku memang nampak Damien Lim memang gugup lah. So beliau beraksi di pentas final buat pertama kalinya, memberi efek yang besar untuk beliau. So bila keberadaan AP nampak sikit stabil lah pertahanan Sabah FC tu. Dan aku yakin sekiranya ada Dominic Tan, ada Gaby juga, ianya boleh menjadi ampuh lah lagi. Tapi unfortunately itu benda yang kita tidak dapat elakkan lah. Memang telah berlaku pada perlawanan ni. Jadi terlepaslah sudah Sabah FC guys untuk cuba merebut kembali Piala FA yang kita idamkan last kali 1995 macam tu. Cuma apa yang kita kena sorry anak aku kurang asam tu. Okey, apa yang kita kena akur yang kekuatan JDT lah, itu saja. Jadi guys, itu sajalah yang boleh katakan tentang perlawanan ni. So aku sekarang menjemput anda lah untuk meletakkan komen anda pula, pendapat anda pula di sepanjang 90 minit berlakunya perlawanan ni. Antara reason kenapa kita kecundang dengan 5 gol berbalas kosong pada perlawanan ni. Jangan cerita pasal JDT memang kuat. Tidak mahu. Kita tengok apa yang ada pada Sabah FC, apa yang boleh kita improve di dalam Sabah FC. At least bukan kita bercerita mengenai memenangi, tapi at least menyayangi JDT lah pada perlawanan-perlawanan yang akan datang. So kita just sembang-sembang biasa je lah, sembang-sembang kedai kopi. Okay guys, bertemu lagi di video seterusnya. Assalamualaikum.